Assalamualaikum dan selamat pagi kepada murid kelas 4 Alpha dan 4 Beta. Baiklah, hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dengan membuat operasi tolak melibatkan perpuluhan. Ya, kelas yang lepas kita dah buat tambah melibatkan perpuluhan. Hari ini kita akan sambung dengan tolak dalam perpuluhan. Okey. Alright. Kalau ikutkan tolak perpuluhan ni tak ada masalah. Tolak macam biasa je, cuma ada titik perpuluhan. Dan dia macam kita buat tambah sebelum ni. Tambah senang kan? Okey, perpuluhan tolak pun lebih kurang sama macam tambah. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok macam mana nak selesaikan. Alright. Kaedah dia sama macam kita buat dengan tambah, iaitu paling penting ialah kedudukan titik perpuluhan. Seandainya tak ada titik perpuluhan pada soalan, kita kena letakkan ataupun wujudkan titik perpuluhan. Okey, so sekarang macam soalan ni, pertama sekali kita akan salin yang pertama dulu, 6.302 diikuti dengan tolak dengan nombor 2.201. Yang penting titik perpuluhan sama, 2, 201. Nampak? Dia punya titik perpuluhan mesti dalam keadaan sebaris. Okey, dia akan mudahkan awak punya pengiraan. Okey. Jadi sekarang kita dah boleh tolak 2 tolak 1, 1. Sifar tolak sifar, sifar. 3 tolak 2, 3 tolak 2 dapat 1. Tu titik perpuluhan, ikut je, sama. Kemudian 6 tolak 2 dapat 4. Boleh yang ni senang kan? So jadi jawapan akhir dia ialah 4.101. Okey, 4.101. Boleh yang ni soalan pertama. Okey, jom kita tengok soalan kedua. Soalan kedua iaitu 4.823. Sama je, salin. Tolak dengan 1 perpuluhan. Tengok. Yang paling penting titik perpuluhan mesti sebaris. Kalau tidak, awak mungkin akan buat kesilapan. Okey, sekarang 3 tolak 1 dapat 2. 2 tolak 1, 1. 8 tolak 5. Okey, dapat 3. Titik perpuluhan mesti sama. Yes, nampak? Titik perpuluhan sama. Okey, 4 tolak 1 dapat 3. Boleh Okey. Saya rasa tak ada masalah kan nak kira tolak. Cuba tengok balik Kira balik macam nak buat tolak. Macam nak dapatkan nilai tolak. Okey. Yang kali ni kita akan pergi dengan mengumpul semula. Maksudnya nilai tu tak cukup. Tak cukup, kita kena pinjam sebelah. Terdapat 6.213, 6.213. Tolakkan dengan sifar perpuluhan 857. Okey. Kalau katakan nombor tu tak cukup, kita kena pinjam daripada sebelah. Contoh, yang belakang ni 3 tolak dengan 7. 3 tolak 7 tak boleh, sebab kecil tolak besar. Jadi kita pun pinjam daripada 1 kat sini. So 1 ni akan jadi kosong, sini akan jadi 10, jadi 13 Contoh, yang ni kita potong dia. Kan, 1 tu pinjam kosong, 13 sebelah. Jadi kita dah boleh tolak lah. 13 tolak 7. So 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dapat 6. Okey. Kemudian kosong, sifar ni nak tolak 5 tak boleh. Tak boleh. Sebab kecil tolak besar tak boleh. Jadi kita pinjam sebelah. Pinjam sebelah, sini jadi 1. Sini pinjam jadi 100, jadi 10 kat situ. Jadi 10 tolak dengan 5, boleh dah. Sebab besar tolak kecil. Jadi dia punya pengiraan 5, 6, 7, 8,
9, 10. Dapat 5. 5 kat sini. Boleh? Kemudian 1 tolak 8. Tak boleh. Pinjam lagi. Pinjam dekat sini. 6. So 6 jadi 5. Sini jadi 11. Sekarang dah boleh tolak. 8, 9, 10, 11. Jadi 3. Macam biasa, titik puluhan mesti sama. Nampak? Titik puluhan mesti sama. Sekarang dah boleh tolak yang depan. 5 tolak sifar. Dapat 5. Jadi jawapan akhir. Nampak dah dia pinjamkan. Okey, kita kena pinjamkan daripada ni dah nombor sebelah. So, tu jawapan akhir dia. 5.356. Baiklah, kita teruskan lagi dengan yang berikutnya. 42 tolak dengan 15.23. Oh, yang ni ada sedikit masalah. Masalahnya ialah sebab kita tak tahu apakah titik perpuluhan bagi nombor tersebut. So, contohnya kat sini 42 okey, 42 tolak dengan 15.23. Jadinya 42 tak ada titik perpuluhan. Betul tak? So soalan ni lain sikit lah. Dia tak ada titik perpuluhan. Jadi 42 kita letak titik dekat belakang 2 sini. Okey, letak dekat belakang 2. So 42 titik kita dapat 0, 0. Oh maaf, sebelum tu kita tulis yang soalan bawah dulu. So 42 titik dekat sini jadi 15. Kan? Perpuluhan 23. Jadi kalau kita tengok dekat sini 15, 42 kat atas tu tak ada titik perpuluhan. Kan? Kalau ikutkan dia tak ada titik perpuluhan lah. Sekali lagi kalau katakan soalan dia 42 tolak 15.23 tak ada titik perpuluhan. Jadinya kita kena tulis 42 tolak dengan 15.23. Okey, titik perpuluhan bagi 42 itu adalah belakang, nombor yang belakang, iaitu kat sini. So yang penting dia mesti sebaris. Kalau awal pun boleh, daripada awal tu awak letak titik perpuluhan dekat belakang. Kalau tak ada titik perpuluhan, awak tahu je dekat belakang 2. Okey, kemudian baru tahu sifar-sifar. Right? Dia kalau lepas titik perpuluhan, kita letak sifar-sifar. Kalau dia tak ada nombor apa-apa lah dekat belakang perpuluhan. Okey. Dan kita boleh letak banyak pun tak apa. Tak ada masalah. Tapi tak guna. Jadi kita letak cukup-cukup sama dengan yang pembawah. Jadi sifar tolak 3 tak boleh. Tak boleh. Sifar tolak 3 tak boleh. Tengok sebelah nak pinjam pun tak boleh. Jadi terpaksa pinjam dengan 2. Jadi yang nombor dekat sini tak cukup. Jadi terpaksa pinjam dengan sini. So ni 2 dapat 1 yang jadi 10. Okey. Tapi masih lagi nombor yang belakang tak boleh ditolakkan. Jadi kita pinjam lagi jadi 9 sini. Sini jadi 10. Sekarang baru boleh tolak yang belakang. Jadi 10 tolak 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So dapat 7. Itu 7. Kemudian 9 tolak 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama juga, 7 juga. Okey. Lepas tu titik perpuluhan sama. Dia mesti sebaris. Nampak? Mesti sebaris. Kemudian 1 tolak 5. 1 tolak 5 tak boleh. Kan? Kecil. Jadinya kita potong. Pinjam lagi daripada sini. So jadi 3. Sini jadi 11. Sekarang baru boleh tolak. Baru boleh tolak. Jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dapat 6. Kemudian 3 tolak 1 dapat 2. Okey. So jawapan akhir dia ialah
26.77. Okey, kalau awak rasa tak faham, boleh tengok lagi balik. Ulang balik bahagian mana yang awak tak faham. Okey, sambung lagi. Alright, kali ni melibatkan nombor lebih daripada 2 nombor. Jadi ada 3 nombor kat sini lah. Dan ada perpuluhan yang tak sama bilangan dia. Mungkin lepas satu soalan tu tak ada perpuluhan. Ada 2, ada 3. Jadi kaedah dia pertama sekali kita tengok daripada 6 tolak 2.422 tolak dengan 1.35. Kita tengok ada tak yang tak ada perpuluhan. Okey, kita nampak nombor 6. Jadi kita letakkan titik puluhan kat situ. Sekarang dah boleh tolak. Dah boleh tolak. Kita buat 6 perpuluhan. Okey, biar dulu sebab tak tahu berapa banyak perpuluhan yang kita pakai. Tolak dengan 2.422. Okey. Sekarang kita dah siap kita punya salinan yang soalan bahagian pertama. Okey. Lepas tu apa kita buat? Kita tambah sifar sebab nak bolehkan dia tolak. Tambah sifar. Saya tulis pakai pen lain. Yang tu. Jadi asalnya tak ada wujud sifar ni, tapi kita boleh letak 6 tu macam RM6 kan. Kalau RM6, ni RM6 juga. Kalau tambah dengan sen, RM6 ada sen macam tu. Ada 2 titik puluhan kat belakang. Dan titik tu wujud selepas nombor. Selepas nombor. Okey, sekarang kita dah boleh tolak. Okey, saya rasa ni semua orang boleh buat kot kan. Okey, kalau tak boleh, jom kita tengok sama-sama. Okey, cara nak tolak dia, kita kena pinjam lah sebab yang ni nombor ni kecil. 0 tolak sifar tolak 2 tak boleh. Tengok sebelah sini, sifar tolak 2 pun tak boleh. Ni, sifar tolak 2 tak boleh. Jadi 10 tolak 2 pun tak boleh. Sifar tolak 4 pun tak boleh. Okey. Yang ni nak pinjam pun tak boleh. Yang ni nak pinjam pun tak boleh. Jadi yang boleh pinjam adalah dekat 6. Jadi kita pun potong 6. Tinggal 5 kat situ. So dapat sini 10. Kan? Kita dah pinjamkan 1 dekat sifar ni. Tapi masih lagi yang hujung ni, yang belakang ni masih lagi tak boleh tolak. Kan? Kena pinjam lagi ni. Pinjam. Sini jadi 9 potong 10. Pun tak boleh tolak. Pinjam lagi. So dapat 10. Sekarang baru boleh tolak. 10 tolak dengan 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadinya dapat sini 8. 9 tolak 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dapat 7. Kemudian 9 tolak 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dapat 5. Titik perpuluhan ni salin je balik. Dia mesti sama yang ni. Mesti seragam. Mesti sama. 5 tolak 2 dapat 3. Okey, tapi tak siap lagi sebab dah nampak lagi. Sebaru buat yang 2 yang awal. Okey, jadi sesambung kat sini untuk tolak yang 1.35. Jadi salin tu soalan 3.578 tolak dengan titik perpuluhan sama. So 1.35 macam tu. Okey, kalau kita tengok kat sini, yang bawah tu dekat bahagian ni tak cukup nombornya. Tak cukup nombornya. Jadi kita pun tambah sifar dekat sini. Sekarang kita dah boleh mulakan operasi tolak. 8 tolak sifar 8. 7 tolak 5 2. 5 tolak 3 2. Titik perpuluhan mesti sebaris. Suka setuju baik kali. So jangan ada yang buat silap. So 3 tolak 1 dapat 2. Okey. Baiklah. Okey, kita bagi yang terakhir untuk yang bahagian ni. Ada lepas ni lagi contoh yang lain. Alright.
Ni ada banyak ni nombor. 16.2 tolak dengan 1.37 tolak dengan 4.8. Kita macam biasa buat macam tadi. Iaitu kita tulis mengikut perpuluhan. 16.2 1.3. Ni tak boleh. Ni yang tak nak ni. Sebab apa? Sebab titik perpuluhan ni sengit. Kita tak nak sengit-sengit. Kita nak mesti dia sebaris. Jadi letak titik perpuluhan dulu. Kemudian baru tahu 1.37. Baru buat operasi tolak. Boleh? Faham? Pastikan titik perpuluhan sama. Baru kita sebagai satu kejayaan letakkan titik perpuluhan yang sama. Okey, dah siap. Sekarang kita boleh mulakan operasi tolak. Sekarang ni nak tolak tak cukup nombor yang atas. Jadi kita tambahkan sifar dekat sini untuk cukupkan supaya operasi tolak dah boleh mula. Okey, sifar tolak 7. Okey, sekarang dah boleh sifar tolak 7. Pinjamkan dulu. Sini tinggal 1, sini dapat 10. 10 tolak 7. Kita boleh kecilkan 10 tolak 7, 7, 8, 9, 10. So dekat sini akan dapat 3 kat situ. 1 tolak 3 boleh? Tak boleh. 1 tolak 3 tak cukup. Jadinya kita pinjam dekat sini. Iaitu dia akan jadi 5. Sini jadi 11. So 11 tolak dengan 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dapat 8 kat sini. Okey, macam biasa titik perpuluhan mesti sebaris. Mesti sebaris. Tunjuk lagi. Kemudian 5 tolak 1 dapat 4. Kemudian dapat nilai macam ni, 14.83. Tapi belum siap lagi. Kenapa belum siap? Sebab ada lagi operasi yang nombor yang kita belum tolakkan. Jadinya kita akan tulis 14.83 tolak dengan 4.18. Yang penting kalau kita buat macam ni salah. Kenapa salah? Sebab titik perpuluhannya tak sama. Tak sama kedudukan dia. Sengit. Okey, bila sengit kita pun kena padam dan tulis semula. Okey, tapi saya alihkan je. Baru lega. Kan? Barulah boleh tolak kan? Okey, lepas tu kita pun tolakkan. Okey, nak tolak pastikan semua nombor cukup. Tak cukup pula nombor dekat atas tu. Tak apa, tambahkan dia sifar kat sini. Baru boleh kita selesaikan. Jadi sifar tolak 8 tak boleh. Minta pinjam sebelah 2. Sini jadi 10. 10 tolak 8, 8, 9, 10. Ada dapat 2. 2 tolak 2 dapat sifar. 8 tolak 1 dapat 7. Nampak? Titik perpuluhan mesti sebaris. Okey, banyak kali dah sebut. Harap tak ada yang buat silap. Untuk tambah dan tolak mesti kedudukan titik perpuluhan mesti sebaris. Mesti sebaris. So 4 tolak 4 dapat sifar 1 dekat depan. Jadi jawapannya adalah 10.702. Saya lupa tulis kat sini jawapan. Okey, sini pun tulis juga 2.228. Okey, cantik. Alright, siap dah kita punya bahagian pertama. Untuk operasi tolak melibatkan perpuluhan, melibatkan 2 nombor, 3 nombor, mengumpul semula. Mengumpul semula tu maksudnya kita pinjam lah. Okey, dan juga bilangan perpuluhan yang tidak sama. Alright. Kalau tak faham, boleh ulang balik. Ulang siar, pasang balik, tengok balik, tarik ke belakang. Kalau dekat YouTube tu, saya rasa tak ada masalah. InsyaAllah boleh buat. Okey. Okey, sekarang ni kita akan pergi macam nak selesaikan soalan yang melibatkan anu. Maksudnya dia tidak memberi kita sebarang nilai. Okey, jadi kita tahu macam mana kita nak selesaikan. Okey. Jadi perkara pertama kita pun buatlah
Yang ni, jap, macam ni. Okey, tolak dengan Okey, tolak dengan 2.146. Macam tu. Right. Ini salah ni. Sekejap. Terlebih. Sekejap, tolong touch up balik. Okey. Alright. Sekarang kita dah boleh selesaikan. So, macam mana nak buat? Kita tengok kat sini. Maaf ya. Alright. Kita ada nilai dah dekat bawah ni. Iaitu 6.238. Sekarang kita nak buat operasi tolak. Okey. Untuk soalan yang macam ni, kita kena tahu berapa tolak 6 dapat 8. Berapa tolak 6 dapat 8. Berapa tu katakan, kita dah tahu nombor yang besar sikit, 7. 7 tolak 6 dapat 8. Tak boleh kan? Okey, biasanya kalau nombor yang hasil jawapan dia tu besar, maksudnya dekat atas ni mesti kita akan pakai nombor yang bercampur lah. Maksudnya dia akan jadi nombor yang lebih besar. Okey, nombor yang lebih besar. Jadi 6 tolak 8 tak boleh. 6 berapa tambah 6 dapat 8 tak boleh. Jadinya kita kena tambahkan ke atas macam tu. Lebih mudah lah. Kalau katakan atas tu tak ada nombor, salah caranya ialah kita tambahkan dia ke atas. Jadi 8 tambah 6 dapat 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So dapat 14. 14 jadi macam ni, 14, 1. Macam tu. Okey, tapi tak bolehlah tulis 14 macam ni kan. Jadi yang satu tu kita letakkan dia ke sebelah sini, 14. Macam tu. 4. Sekali lagi, kalau kita tengok nombor tu, kotak tu dekat atas sekali, kita boleh buat secara menambah ke atas. 8 tambah 6 dapat 14. 1 tu taruh dekat atas. 1 ni, nampak yang ni, 1 ni taruh dekat atas 14. Tak boleh taruh 14 kat sini. Siapa taruh sini, macam nak kira kan. Jadi taruh 1 dekat sini. Baik. Lepas tu kita buat, tambahkan ke atas. Ni pun tambah ke atas. 3 tambah ke atas macam tu. So 3 tambah 4, 7. Nampak ada 1 dekat sini. Kita tambahkan sekali juga. So 3 tambah 4, 7. 7 tambah 1, 8. So dapat 8 kat sini. Ni 3 tambah dengan 4, 7. Tambah dengan 1 atas tu, dapat 8. Okey, yang ni pula 2 tambah 1. Tapi tak ada 8 je kan, tak ada belas-belas. So jadi biar 8 je lah kat situ. So 2 tambah 1, 3. So tulis je 3 kat sini. Titik perpuluhan mesti sama. Kemudian 6 tambah 2 dapat 8. Awak boleh cek semula. Awak buatlah 8 tolak dengan 384. Awak tolakkan dengan 2.146. Bila awak tekan, awak kira, awak mesti dapat jawapan sama dengan yang bawah. Boleh? So kaedahnya sekali lagi saya tunjuk. Kita kena, kalau ada bagi unknown ke atas tu, saya ulang sekali. Kalau katakan dia beri kita tak ada nilai ke atas, kalau kita buat dalam bentuk lazim, jadinya kita boleh buat secara reverse, iaitu kita tambahkan. Jadi 8 tambah 6, 14. So 4 sini, 1 atas tu. Kemudian 3 tambah 4, 7. Tambah dengan 1 dapat 8.
2 tambah 1, 3. Titik bulan sama. 6 tambah 2 dapat 8. Selesai. Okay. Alright, kita pergi yang berikutnya. Yang ni 4.251. Okay. Lepas tu kita tolakkan dengan jawapannya di sini, iaitu 1.4 jawapannya. Okey, 1.4. Okey. Jadi kita tolak dengan 1.4. Macam mana kita nak tolak? Kita selesaikan. 1 tolak dengan berapa? Kalau kita ikutkan kat bawah ni, dia sifar je ni bawah ni. Sebab nombor ni tak cukup ni. Kan? Kalau awak tak boleh buat, awak tambah je sifar kat sini. Supaya tahulah 1 tolak berapa dapat sifar. Macam mana 1 tolak berapa dapat sifar? Jawapan dia mesti sifar. 1 tolak 1. 1 tolak 1 sifar lah bawah dia belakang. Kan? 1 tolak 1 sifar. Okey, 5 tolak berapa dapat sifar? 5 tolak 5 lah. 5 tolak 5 dapat sifar. Kemudian yang ni tak boleh buat tambah semua, tak boleh. Yang ni memang kena buat tolak juga. Jadi 2 tolak berapa dapat 4? 2 tolak berapa dapat 4? Tak boleh kan? 2 tolak, dia dapat daripada 2 ni, tiba-tiba jadi lagi besar. Patutnya kalau tolak ni dia akan kurang, dia akan jadi kecil. Jadinya kita terpaksa pinjam sebelah sini. Kita pinjam jadi 3. Seterusnya jadi 12. 12 tolak berapa dapat 4? So 12 tolak 1. 12 tolak dengan, kita boleh tolak dengan 4 terus 12 tolak dengan 4, nanti dapatlah jawapan tengah-tengah ni. 12 tolak 4, so jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita dapat 8 dekat sini. Okey. Kalau dia kat tengah-tengah, kita boleh buat operasi tolak je terus. Maksudnya, satu lagi cara lain yang kita tunjuk. Ni titik pun sama. Kemudian 3 tolak berapa dapat 1? Dapat 2. 3 tolak 2 dapat 1. Okey. Satu cara lain yang boleh kita guna, selain daripada yang saya tunjuk tadi tu. Jadi 4.251 tolak dengan kotak sama dengan 1.4 macam tu. Alright, so macam nak buat, salah satu cara lain ialah kita tolakkan ni, 1 ni, yang atas ni, kita tolakkan terus dengan kosong. 1 tolak kosong dapat 1. Kemudian 5 tolak kosong dapat 5. Kemudian 2 tolak 4 tak boleh lah, kan? Tak boleh, sebab tu kita pinjam sebelah. Dapat 3, dapat 12. So 12 tolak 4, 12 tolak 4 kita dapat 8. Kan? Perpuluhan sama. 3 tolak 1 dapat 2. Selesai. Okey, lepas tu tulis jawapan kat sini. Kita dapat sini jawapan dia adalah 2.851. Yang ni pula kita dapat jawapan 8.384. Okey. Alright, itu saja untuk pelajaran ini. Nanti saya akan bagi tugasan latihan dekat WhatsApp. Okey. Alright, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi nanti kemudian. Alright, selamat mencuba. Bye bye. Assalamualaikum.